Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Awatif Eza. 25,251 penyataan direkodkan menerusi program Jerayawaya Kasih KPWKM Advokasi Anti Gangguan Seksual AGS sepanjang penganjurannya tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata jumlah itu dicapai menerusi 65 program advokasi sejak Akta 840 mula dikuatkuasakan secara berperingkat pada 28 Mac lalu. Program bertujuan memberi pendedahan, menyampaikan maklumat berkenaan bantuan dan perkhidmatan psikososial KPWKM serta menyebarluaskan pemakaian garis panduan dan notis anti gangguan seksual kepada masyarakat. Gangguan seksual adalah jenayah yang boleh memberi kesan buruk bukan sahaja kepada mangsa, malah keluarga dan persekitaran sekeliling mangsa. Gangguan seksual ini juga boleh menjejaskan produktiviti di sesebuah organisasi dan akhirnya dalam jangka masa panjang akan mengakibatkan negara kehilangan bakat yang berpotensi. Datuk Seri Nancy merasmikan sesi familiarisasi bagi kempen anti gangguan seksual bersama media di Ibu Negara. Rombakan Kabinet adalah konsep kerajaan yang lebih efisien untuk memenuhi keperluan semasa negara. Menurut Pengerusi Pusat Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Mahya Dr. Hasna Toran, penstrukturan semula Jemaah Menteri juga dapat menambahkan kecekapan pentadbiran negara. Contoh kewujudan dua kementerian baru, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Dia sangat sesuai dengan keperluan hari inilah. Kalau kita lihat dua kementerian yang dipisahkan ini dapat memfokus dengan lebih baiklah hala tuju kementerian masing-masing. Tambahnya, kemasukan muka baharu berpengalaman juga strategi tepat seterusnya memastikan tata kelola lebih baik dalam menghadapi isu dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian pada program Selamat Pagi Malaysia. KPDN Negeri Sembilan merampas 116,623 liter diesel disyaki bersubsidi di angka lebih RM250,000 dalam 5 serbuan Optiris di Seremban dan Kuala Pilah. Pengarahnya Muhammad Zahir Mazlan berkata serbuan turut menyita beberapa lori, 12 tangki Intermediate Bulk Container IBC, 10 pam berserta hos keseluruhannya di angka bernilai lebih RM400,000. 7 lelaki tempatan telah ditahan selepas disyaki melanggar Seksyen 21 AKB 1961 serta Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Dalam serbuan pertama pada 3 Disember, anggota KPDN Cawangan Kuala Pilah merampas 2,500 liter diesel dan 1 unit pam khas diubah suai. Selain itu, dalam serbuan kedua pada keesokannya, KPDN merampas 500 liter diesel, 6 tangki IBC berserta pam dan hos hasil pemeriksaan terhadap sebuah lori. Seterusnya, serbuan turut dilakukan dengan kerjasama Polis Bukit Aman terhadap sebuah premis milik pemborong berlesen minyak diesel dan menemukan 106,500 liter minyak diesel di dalam 2 lori tangki dan 4 unit tangki skid dalam premis tersebut pada 5 Disember lepas. Dalam serbuan keempat, KPDN merampas 6 tangki IBC berisi 4,500 liter diesel beserta pam dan hos hasil pemeriksaan terhadap sebuah lori yang sedang mengisi minyak di sebuah stesen minyak di Jalan Lama Tampin. Manakala serbuan terakhir, KPDN merampas 2,623 liter minyak diesel hasil pemeriksaan terhadap sebuah premis yang dijadikan tempat penyimpanan dan pemindahan minyak diesel bersubsidi di Green Technology Park Seremban 2 pada 9 Disember lepas. Persatuan Pengguna Kedah KIK menyambut baik pelantikan Dato' Armizan Muhammad Ali sebagai Menteri KPDN yang baharu. Presidennya Muhammad Yusriza Yusof yakin Dato' Armizan akan memberi tumpuan terhadap isu utama yang membelenggu hidup rakyat ketika ini, terutama berkaitan kenaikan kos harga barang dan masalah kekurangan bekalan minyak masak dan gula di pasaran.
Muhammad Yusri Rizal juga berkeyakinan tinggi Dato' Armizan mampu melakukan reformasi dan mengkaji serta melakukan penambahbaikan khususnya berkaitan pencatutan dan persaingan. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.